Hai, selamat malam semua. Kita jumpa dalam forum online. Kenapa Metunggung harus jadi daerah penuh? Saya pilih tajuk ini, pandangkan dia sesuatu yang memang sangat menarik dan begitu berkaitan dengan situasi di Metunggung pada masa ini. Tujuan sebenar saya ataupun objektif kenapa forum online ini saya adakan ialah pertama sekali kita boleh berbincang bersama-sama dengan perkembangan semasa pembangunan di daerah kecil Metunggung. Yaitu bersama-sama kita membincangkan apa pembangunan yang telah berlaku di Metunggung sejak jadi naik taraf sebagai sebuah daerah kecil Metunggung. Yang keduanya, kita bersama-sama memperincikan kebaikan dan manfaat kalau Metunggung ini menjadi daerah penuh. Dan yang ketiganya, kita boleh bersama-sama bertukar pendapat dan ide di kalangan komuniti dan penduduk di daerah kecil Metunggung. Sebab saya rasa kita semua ini memang mempunyai ide dan pendapat yang positif untuk menjadikan Metunggung ini menjadi sebuah daerah penuh suatu masa nanti. Seterusnya, saya akan menjelaskan syarat dan prosedur yang sebenar bagaimana sebuah daerah kecil ini menjadi daerah penuh. Dan seterusnya, itu yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana peranan semua pihak yang berkaitan dalam menjadikan Metunggung ini sebagai daerah penuh. Mungkin sukar untuk merealisasikan dalam masa yang terdekat ini, tapi kalau semua pihak ini berusaha dan komited dalam semua perkara, tidak mustahil daerah kecil Metunggung suatu hari nanti akan menjadi daerah penuh. Sebelum saya teruskan kepada agenda-agenda yang seterusnya, saya nak cerita tentang latar belakang di mana daerah kecil Metunggung ini telah diwujudkan secara rasminya pada 1 Mac 1995. Daerah kecil Metunggung ini sebenarnya terletak di pertengahan antara daerah Kota Merdu dan Kudat, yaitu 32 km ke Kota Merdu di bagian selatan, di mana keadaan muka bumi di daerah kecil Metunggung ini adalah berbukit bukau dan dapat dihubungi melalui jalan darat, yaitu jalan raya. Dan dalam daerah kecil Metunggung ini mempunyai satu kawasan Dewan Undangan Negeri DUN yang dulunya N4 tapi sekarang ini sudah menjadi. Dari segi geografi, daerah kecil Metunggung ini mempunyai keluasan 263 km ataupun 102 batu persegi. Dari segi penduduk, seperti yang dijelaskan oleh Jabatan Perangkaan pada tahun 2010, bilangan penduduk di daerah kecil Metunggung ini ialah seramai 37.987 orang. Dari segi ratusan penduduk di daerah kecil Metunggung ini, 50%-nya adalah daripada etnik ataupun suku kaum Rungus, 15% dari etnik Bajau, Iranun 15% dan lain-lain 20%. So, ini adalah yang dinyatakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2010. Dan jumlah yang terbaru kita belum dapat lagi, sedangkan sepatutnya tahun ini ada bancian baru daripada Jabatan Perangkaan, tapi saya rasa dia tertanggung akibat penularan COVID-19. Sebelum saya teruskan data-data yang seterusnya, ingin saya jelaskan di sini bahwa data-data yang berkaitan dengan sejarah, penduduk, keluasan adalah saya merujuk kepada
maklumat-maklumat seperti berikut, yaitu daripada satu artikel yang bertajuk Daerah Kecil Matunggung yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Komputer Cawangan Kota Marudu yang diterbitkan pada 9 Mei 2019. Yang kedua, artikel yang bertajuk Latar Belakang Daerah yang dikeluarkan oleh Pejabat Daerah Kecil Matunggung yang telah dicapai pada 9 Mei 2019. Yang ketiganya dari artikel yang bertajuk A Place to Go Matunggung yang diperoleh daripada www.sabahtourism.com dalam bahasa Inggris. Dan yang terakhir ialah daripada terbitan Jabatan Perangkaan Malaysia yang bertajuk 2010 Population and Housing Census of Malaysia yang dicapai pada ataupun diterbitkan pada 17 Jun 2012 di muka surat 13. Kita masuk kepada pentadbiran mukim dan kampung pula seperti yang diterbitkan oleh Jabatan Perangkaan pada tahun 2010, dan saya rasa data ini akan berubah, di mana pada tahun itu daerah kecil Matunggung ini dibahagikan pentadbirannya kepada 6 mukim, yaitu Matunggung, Tambuluran, Bengkongan, Pengaris, Pinawantai, dan Dualog Sikwati. Dan saya rasa ini memang berubah, menangkan persempadanan baru, yaitu di mana Mengaris itu sudah masuk dalam kawasan lain, dalam kawasan Bandau, tetapi dalam pentadbiran kita harap Jabatan Perangkaan akan mengeluarkan data-data yang terkini lah. Dari segi jumlah kampung pula, daerah kecil Matunggung ini mengandungi 128 kampung, di mana 103 adalah kampung tradisi dan 18 kampung baru dan 1 taman perumahan. Dari segi pentadbiran pula, pada masa ini daerah kecil Matunggung memiliki ataupun terdapat beberapa pejabat dan bangunan kerajaan. Antaranya yang paling utama ialah Mini Urus Setia Pejabat Daerah Kecil Matunggung ataupun Urus Setia, orang selalu panggil Urus Setia. Terdapat juga pejabat Mahkamah Anak Negeri, pejabat Stesen Pertanian di Kampung Semangkap, perpustakaan daerah. Terdapat juga beberapa perpustakaan desa yang terdapat di kampung-kampung. Terdapat beberapa klinik kesehatan desa, sepertinya di Kampung Tinangol, di Matunggung, Narandang, dan Sikwati. Dari segi bangunan kedai pula, kita memiliki satu baris bangunan kedai milik, juga terdapat beberapa milik kedai persendirian. Kemudian deretan kedai berdekatan dengan Pekanbaru, yaitu di terdapatnya kedai Speedmart 99, blok restoran dan minimarket Yifung. Juga terdapat satu blok kedai berdekatan dengan Runabout Pinawantai Gembizau di depan Tanah Pitas, dan juga bangunan market toko yang terbaru. Dari segi pendidikan pula, terdapat beberapa buah sekolah menengah. Contohnya untuk sekolah rendah ini kita ada 58 buah dan sekolah menengah 5 buah. Antaranya yaitu SMK Matunggung, SMK Pinawantai, SMK Sikwati 1 dan 2, dan juga College Vocational. Juga terdapat satu IPTA, yaitu kampus luar UMS, yaitu bahagian pusat kesehatan desa di Sikwati. Dari segi kemudahan awam, di daerah kecil Matunggung ini terdapat sebuah Dewan Matunggung, Dewan Terbuka. Di sebelahnya ada Tanda Sawam. Kita ada Padang Mini Bola Sepak. Padang Mini ada Astakada. Juga terdapat rumah tradisi berdekatan dengan Dewan Terbuka, taman permainan berdekatan dengan Padang Bola Sepak, dan tapak pasar mingguan terbuka
di belakang kedai di Pekanbaru.